Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tajuk baru, bab 7, ketak samaan linear matematik tingkatan 1. Okey, sedikit sejarah siapakah Thomas Harriot. Beliau adalah seorang juruukur berbangsa Inggeris memperkenalkan penggunaan simbol ketak samaan linear ni. Okey, ini namanya simbol ketak samaan linear. Okey, dia menulis tentang simbol ni dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1631. Okey, simbol tidak sama ni. Simbol tidak sama ni berasal daripada simbol sama. Okey, sebagai pengetahuan dalam bidang yang memerlukan konsep had. Seorang arkitek perlu mempertimbangkan had tinggi struktur yang dibina. Seorang jurutera perlu menentukan had laju dan had berat kenderaan yang direka. Seorang perancang kewangan menggunakan idea had untuk mengira keuntungan optimum sebuah syarikat berdasarkan kos operasinya. Okey, di sini kita dapat lihat BMI, klasifikasi berat badan. Okey, maklumat yang digunakan menggunakan ketak samaan linear, iaitu yang pertama, kurang berat badan, BMI dia mesti kurang daripada 18.5. Normal di antara 18.5 sehingga 25. Okey, berat badan berlebihan 25, di antara 25 dan 30. Manakala obesity, BMI dia, nilai BMI dia melebihi ataupun sama dengan 30. Okey, itu adalah simbol-simbol ketak samaan. Okey, ada dua. Satu ke kanan. Ke kanan maknanya dekat sini lebih besar daripada. Lagi satu ke kiri. Kurang daripada. Okey, ada juga tanda yang ada sama dekat bawah. Dia adalah gabungan antara lebih besar dengan sama. So, dia ada tanda satu lagi lain dekat bawah. So, nama dia lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, lagi satu ke kiri dan ada tanda bawah kurang daripada atau sama dengan. Okey, ketak samaan ni hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Okey, sekiranya kita ingin membeli smartphone dengan pelbagai harga yang ditawarkan. Okey, setiap harga yang ditawarkan berdasarkan ciri-ciri fizikal dan juga ciri-ciri teknologi yang ada pada smartphone. Contohnya kita ada Xiaomi, Vivo, Huawei dan Samsung. Okey, ada yang beli handphone berdasarkan dia punya RAM dia. Okey, ada 6 RAM, ada 4 RAM, 3 RAM. Okey, ada ataupun dia punya internal storage dia. Okey, untuk simpan banyak simpan gambar dan video sebagainya lah. Okey, ada yang berdasarkan dia punya bateri dia. Okey, dia nak bateri yang tahan lama. Okey, ni ada 5,000, 4,000. Okey, yang ni 5,000 dengan 4,000 juga. Okey, dan sebagainya lah. Okey, so kita akan melihat apakah ketak samaan melalui banding nilai nombor. Okey, dekat sini saya ada buat satu garis nombor. Okey, sifat garis nombor dia mestilah semakin ke kanan semakin besar. Okey, contohnya saya ada kosong dekat tengah ni. So, ke kanan dia mestilah lagi besar daripada kosong, iaitu 1, 2, 3, 4. Dan ke kirinya adalah bermula dengan negatif 1, negatif 2 dengan negatif 3. So, dekat sini kita boleh membandingkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okey, bagaimana pula kalau kita ada nombor-nombor negatif? Okey, kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, 5, 6, 7. Okey, semakin ke kiri, kalau ada negatif, dia semakin kecil. Okey, so dekat sini kita dapat tahu bahawa negatif 7 ni dia lebih kecil. Okey, lebih kecil kita akan cocok dia macam ni. Dia lebih kecil daripada, okey, contoh kita ambil negatif 2. Macam ni. Okey, kalau kita nak compare kan kosong dengan
negatif 5. Okay, siapa lagi kecil? Negatif 5 kan, sebab negatif 5 dekat sebelah kiri. So, kita akan cocok dekat negatif 5. Okay, begitulah sebaliknya. Okay, ketaksamaan linear 7.1. Okay, kita nak perihalkan ketaksamaan dan terbitkan ketaksamaan. Okay, contoh kita ada kat sini sebelah kiri kita ada X. Okay, sebelah kanan kita ada nombor 6. Okay, macam ni kita nak perihalkan ketaksamaan. Okay, saya tulis dulu dia punya terbit ketaksamaan. Okay, sekarang X sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Siapa yang lagi kecil? X, sebab dia kat sebelah kiri. So, kita akan tanda kurang daripada. So, perihal ketaksamaan dia ialah X kurang daripada 6. Macam tu. Okay, katakan kita ada 10 dan sebelah kanan kita ada P. Okay, macam mana? Kita nak tulis, nak terbitkan ketaksamaan dia. Okay, kita ada P dengan 10. So, P dengan 10. Okay, P, siapa yang sebelah kiri? 10 kan. So, kita akan cocok dekat 10. Okay, kita juga boleh tulis dalam keadaan 10 dekat sini, P dekat sebelah sini. Okay, yang mana 10 lebih kecil, so kita akan cocok 10. Okay, sama juga dengan soalan yang tadi, 6. Katakan kita nak tulis 6 dengan X. So, siapa yang sebelah kiri? X. So, yang akan dicocok adalah X. Okay. So, apakah perihal ketaksamaan untuk P ni? Okay, P lebih besar daripada 10. Okay, ni ayat ni. Okay. Seterusnya, macam mana kita nak mengenal hubungan menggunakan garis nombor. Okay, tadi kita dah belajar, kita ada 4 simbol. Lebih besar sama, kecil, lebih kecil, kurang daripada, sama. Okay. So, macam ni kita nak buat dia punya garis nombor. Okay, sekarang kita fokus pada nombor yang diberikan, iaitu nombor 3. Okay, kita akan letakkan nombor 3. Okay, sekarang dia kata X lebih besar daripada 3. Okay, sekarang kita akan buat bulat dekat sini. Okay, so menggunakan simbol yang dia letak kat sini, simbol macam ni. So, kita akan tambahkan dia punya anak panah lah. So, kita akan ikut anak panah ke sana. Okay, seterusnya yang kedua, kita fokus pada 3. Okay, so dia anak panah dia punya simbol ke kiri. So, kita tambah anak panah. So, kita bulatkan juga dekat 3 tu dan kita gerakkan dia ke kiri. Okay. Okay, bagaimana pula untuk yang ketiga tu? Okay, masih lagi 3. Okay, so dia ada tanda sama dekat bawah tu, dia kena hitamkan. Okay, kita bulat dan kita hitamkan. Okay, arah dia ke sana. Ke kanan. Sebab dia lebih besar. Okay, dan seterusnya 3 juga. Okay, dia hitamkan dan ditanda ke arah kiri. Okay, sekarang saya nak terjemahkan apa maksud garis nombor ini. Okay, dekat sini kita tahu selepas 3 ialah 4. Kan, 5, 6. Okay, ini adalah nombor yang dimaksudkan, iaitu X lagi besar daripada 3. Maksud dia, X kita sama dengan 4, 5, 6. Sebab dia ke kanan kan? Dia ke kanan, maknanya nombor-nombor yang lagi besar daripada 3. 3 tu tak masuk. Okay, contoh 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Okay, so yang kedua, lagi kecil daripada 3. So, sebelah kiri daripada 3 ni adalah 2, 1, 0, negatif 1. Jadi, dekat sini, X lagi kecil daripada 3. X tu, nilai dia ialah 2,
1, kosong, negatif 1 dan seterusnya. Okey, bagaimana pula untuk X lagi besar atau sama dengan 3? Okey, dekat sini bila dia tanda hitam ni maksudnya dia termasuk 3. Jadi dia adalah 3, 4, 5, 6. So, X lagi besar atau sama dengan 3, maksud dia X sama dengan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okey, begitu juga untuk X lagi kecil atau sama dengan 3. Sama macam atas ni. Okey, tetapi dia include dengan 3 tu lah. So, X sama dengan 3, 2, 1, kosong, negatif 1 dan seterusnya. Okay, dekat sini kita mesti faham nilai-nilai yang mungkin bagi pemboleh ubah boleh terdiri daripada integer. Integer tu apa? Integer tu nombor bulat. Okay, macam ni tadi nombor bulat 4, 5, 6 nombor bulat. Okay, dia juga boleh terdiri daripada pecahan. Mungkin dia jadi 1/2 dan sebagainya lah. Dan juga dia boleh terdiri daripada perpuluhan. Perpuluhan, ingatkan turutan dia. Contoh kalau 0.1, next tu 0.2, 0.3, semakin ke kanan semakin besar. Okay. Kita nak fahamkan penggunaan simbol lebih besar sama, kurang daripada atau sama. Okay, dekat sini kita selalu tengok simbol ni. 110 ni dekat highway. Okay, dekat highway 110 ni adalah maksimum kelajuan. Okay, so maknanya pemanduan selamat adalah, okay, kita akan wakilkan dengan V. V adalah velocity. Okay, so kelajuan dia adalah paling maksimum 110. Macam ni cara penulisan dia. Maknanya 110 dan ke bawah. 110, 109, 8 dan ke bawah lah. Okey, tapi bagaimana kelajuan yang akan dikenakan saman? Okey. Kelajuan yang akan dikenakan saman, dia punya ketaksamaan linear V lagi besar daripada 110. Maknanya sekiranya pemandu memandu 111 ke atas, kemungkinan akan disaman. Okey, begitu juga had laju 90, so maknanya had laju paling maksimum 90. Tak boleh lebih. Dan had laju sekolah, kenapa had laju sekolah 30? Okay, kerana ada pelajar ingin melintas jalan. Okey. Seterusnya, simbol ni, dia ada tanda hitam kat atas ni. Okey, ini maksud dia, dia berkisahkan tentang tinggi. Tinggi maksimum. Okey, biasanya simbol ni berada di terowong. Okey, jalan yang dibina di bawah jambatan. Iaitu jalan yang macam tertutup lah. Dia gelap dalam tu kan. Dia ada pasang lampu. Okey, dekat sini maksud dia 5.0 meter had maksimum ketinggian. So, bila dia masuk dekat dekat terowong tu, tinggi dia 5.0 meter sahaja. Kalau lebih, dia akan tersangkut. Okey, dan akan menyebabkan jam lah dekat belakang. Okey, seterusnya sama juga, tapi simbol dia sebelah kiri dengan kanan. Okey, ini maksud dia punya maksimum lebar kenderaan yang boleh melaluinya. Okey, seterusnya 8T tu maksudnya 8 tan, maknanya berat. Berat maksimum kenderaan yang boleh melaluinya. Okey. Adalah sebab-sebab tertentulah mungkin struktur jalan tu yang tak sesuai untuk kenderaan melebihi 8 tan. Okey, seterusnya kita akan belajar macam mana nak guna simbol ketaksamaan apabila diberi nombor-nombor dalam bentuk pecahan, perpuluhan dan sebagainya. Okey, so yang pertama kita kena faham, kita akan cucuk dekat tempat yang nilai dia kecil. Okey, kecil maknanya nilai tu dekat sebelah kiri. Okey, so kita boleh gunakan kalkulator untuk mengira.
Okay, so kat situ kita ada 2/5. Okay, macam kita tak confirmkan sebab dia pecahan macam tak nampak kan siapa yang kecil kan. Okay, tekan 2/5. So, kita dapat kat sini sebelah kiri 0.4. Okay, 5/2, 2.5. Okay, 2.5 dengan 0.4. Siapa lagi kecil? 0.4. Okay, macam tu. Okay, kita check 3/5. 243. 5/3. 125. Jadi, siapa lebih kecil? 125. So, kita akan cucuk dekat dia. Okay. So, untuk yang seterusnya ni, pecahan ni. Okay, kat sini kita kena faham. Apabila kuasa 2 dekat sini, dia akan kuasa 2 dekat dalam negatif dalam kurungan kuasa 2, dia sebenarnya adalah negatif 1/2 darab negatif 1/2. So, dia kat sini nepo. So, dekat sini nilai dia positif. Okay, sebelah sini negatif dia dekat luar. So, maknanya jawapan dia negatif. So, antara jawapan negatif dengan jawapan positif, siapa lagi kecil? Yang negatif. Okay, seterusnya pun tak payah kira sebab kita nampak satu negatif, satu positif. So, cucuk dekat sebelah negatif 1/5. Okay, dekat sini pecahan bercampur. Okay, pecahan bercampur, kita tekan kalkulator 1/5/7. Okay, dapatkan dia punya point. 1.714. Okay, 1/2/3 sama dengan 1.67. Okay, mana yang lebih kecil? 1.667. Kan? So, cucuk ke sana. Okay, yang ni negatif. Kedua-duanya negatif. Okay, sekarang kita kena faham garis nombor. Semakin ke kiri, nombor dia besar. Tapi nilai dia kecil. Sebab dia ada negatif. So, negatif 15 di belakang. Negatif 7 di depan. So, maknanya negatif 7 lebih besar. So, kita akan cucuk negatif 15. Okay, seterusnya 1/8. 1/8. 0.125. 0.125 dengan 0.120. Siapa lagi besar? Siapa lagi kecil? So, 0.120. Okay, seterusnya 5/9. 0.55. 1/3. 0.33. Siapa lagi kecil? 0.33. Okay, seterusnya. Okay, kita nak belajar tentang sifat ketaksamaan linear. Kita ada sifat akas. Okay, apa maksud sifat akas? Sekiranya dia bagi A lagi kecil daripada B. Maknanya A yang kena cucuk. Okay. Jadi, kalau kita terbalikkan B dekat depan, A dekat belakang, masih lagi A yang kena cucuk. Maknanya dia mengekalkan sifat A tu lagi kecil daripada B. Okay. Kedua, sifat transitif. Okay. Sifat transitif ni dia akan menerangkan 3 sifat yang mana A lagi kecil daripada B, B lagi kecil daripada C. So, kesimpulannya dia akan ambil hujung-hujung. Okay, A dengan C ni. So, dia tulis A, C. Okay, antara A dengan C, masih lagi A yang dicucuk. A lagi kecil daripada C.